Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya nak bercerita tentang poligami. Akan tetapi sebelum tu saya hendak memberi sedikit amaran kepada para penonton. Video saya bermain drone di belakang saya ini mungkin memeningkan bagi sebahagian. Ini kerana saya bukan menggunakan drone biasa, tetapi saya menggunakan drone FPV. Drone FPV memang laju. Model yang saya guna ialah DJI Avata dan ia dilaporkan boleh mencapai kelajuan 110 km sejam. Tapi saya tidaklah sampai ke situ. Tetapi ia memang laju berbanding drone biasa. Jika drone biasa umpama kapal terbang penumpang, maka drone FPV umpama pesawat pejuang tentera, fighter jet ya. Ia disebut FPV bermaksud first person view. Yang ini memandangkan ia amat laju. Pilot ataupun yang memain drone itu, dia mesti pakai goggle dan melihat, umpama pilot melihat daripada kokpit kapal terbang. Jika lihat di remote control display, maka memang tak sempat untuk mengelak dan mencelah di antara pokok, tiang, dinding dan sebagainya. Di samping itu ada beberapa bahagian video saya ini yang slow motion. Yang ini saya perlahankan kelajuan video. Kelajuan drone tetap tinggi. Kelajuan video yang saya perlahankan khasnya apabila mencelah di antara pokok. Jadi video ini kelajuannya memang berbeza-beza ya. Saya membuat rakaman pada 120 frames per second untuk menangkap kelajuan yang tinggi dan juga untuk memperlahankan video. Jadi drone memang laju. Video yang ada kalanya saya perlahankan untuk tak apa, nanti tengoklah ya. Alright. Dan kemudian saya juga pada beberapa ketika terbang pada ketinggian yang rendah, yang ini kira-kira 1 kaki di atas permukaan dan dengan kelajuan tinggi. Okey. Jadi bagi sesiapa yang pening-pening, tak payah tengok belakang saya tu, fokus kepada saya atau dengar audio saja. Bagi sesiapa yang nak tengok dan dengar tetapi tak boleh fokus kedua-duanya sekali, tak mengapa. Boleh tengok video ini 2 kali. Sekali tengok rakaman drone, sekali lagi dengar apa yang saya sampaikan. Baik, jadi pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang poligami, di mana ia, sebagaimana tajuk video, saya bahagikan kepada 2. Penting untuk mengetahui pembahagian ini kerana daripada video react saya sebelum ini, kelihatannya ada yang tidak dapat membezakan antara 2 perkara ini ya. Jadi apakah 2 pembahagian itu? Okey. Pembahagian pertama ialah pensyariatan poligami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahagian kedua ialah pengamalan poligami oleh umat Islam. Jadi poligami ini kita kena bahagikan 2, bezakan antara pensyariatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pengamalannya, praktiknya oleh umat Islam. Pembahagian pertama adalah sesuatu yang kita maklum bahawa poligami disyariatkan dalam Islam dan ia adalah halal sehingga maksimum 4 orang isteri dengan syarat suami dapat berlaku adil kepada semua isteri. Jika sejak awal, sejak sebelum poligami lagi, suami bimbang dia tidak dapat berlaku adil, maka hendaklah suami itu monogami sahaja. Adapun hukum poligami, jumhur ulama berkata ia harus. Namun dalam kes-kes tertentu boleh berubah menjadi sunat dan boleh juga berubah menjadi makruh atau haram. Okey, itu pembahagian pertama. Pembahagian kedua ialah pengamalan praktik poligami oleh umat Islam dan ia terbuka kepada pelbagaian. Ini sesuatu yang maklum kerana manusia tiada yang sempurna ya. Okey, faham ya tentang 2 pembahagian ini. Pada masa kini terdapat sebahagian umat Islam, bukan orang kafir tau, tetapi umat Islam sendiri yang cuba mengubah pensyariatan poligami. Mereka cuba mengubahnya dengan mendakwa keputusan monogami atau poligami ialah pada isteri. Mendakwa ketaatan isteri hanya pada perkara yang diwajibkan syarak, bukan dalam perkara yang diharuskan syarak, dan menggunakan kisah poligami Ali bin Abi Talib sebagai hujah ya. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu sebagai hujah bagi isteri boleh menolak poligami.
Ada lagi seperti yang mendakwa poligami adalah sunnah jibiliyah dan bukannya sunnah tasyri'iyah. Maksud sunnah jibiliyah ini ialah adat tradisi sahaja dan ianya telah pun dihapuskan. Okey, poligami hanya untuk para penjaga anak yatim. Dan hukum poligami sudah dimansuhkan sebagaimana hukum hamba ataupun tawanan perang telah dimansuhkan. Alhamdulillah, saya sudah pun menjawab semua ini. Sila rujuk video berkaitan dalam saluran YouTube saya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila berhadapan dengan situasi seperti ini, yang ini orang yang cuba mengubah pensyariatan poligami, kita semua mesti bangun membantahnya. Tak kisah sama ada anda muslimin atau muslimat, masih bujang atau sudah berkahwin, monogami atau poligami, berhajat untuk berpoligami atau tidak berhajat untuk berpoligami. Kita semua mesti membantahnya kerana ia melibatkan pengubahan atau perubahan syariat Islam. Jika kita biarkan, lama kelamaan bukan sahaja hukum poligami yang diubah, tetapi hukum-hukum lain, pensyariatan yang lain juga akan diubah, seperti pembahagian faraid, undang-undang jenayah, perubahan jantina, seks sesama seks dan lain-lain. Semua itu juga akan diubah-ubah, ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, yang mengubahnya bukan orang kafir, tetapi di kalangan orang Islam sendiri. Bahkan ada di antara mereka yang diangkat oleh masyarakat sebagai agamawan. Justru kita mesti cakna, mesti ambil tahu terhadap semua ini dan menyatakan bantahan. Tidak boleh berdiam diri atas alasan ia tidak melibatkan aku, tidak melibatkan keluarga aku, so aku tak kisah, ya. Kemudian ada pula yang tidak dapat bezakan antara pensyariatan poligami dan pengamalan poligami. Justru apabila saya membuat video react ke atas agamawan yang cuba mengubah poligami dari aspek pensyariatannya, ada yang membantah video react saya itu dengan membawa kes-kes atau contoh-contoh pengamalan poligami yang tidak baik. Padahal ia adalah dua perkara yang berbeza. Sebab itu tajuk video ini mungkin memeranjatkan bagi sebahagian, di manakah saya berkata poligami itu terbahagi dua. Perlu dibahagikan dua supaya mereka ni dapat bezakan antara pensyariatan poligami oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ia adalah sesuatu yang tidak boleh diubah, dan pengamalan poligami di kalangan umat Islam di mana ia ada ruang untuk diperbaiki. Ada juga yang beralasan disebabkan banyaknya salah laku di kalangan pengamal poligami. Banyak ni pun sesuatu yang subjektif. Sebab media sosial ataupun berita, sesuatu yang tak baik barulah ia disebarkan. Sesuatu yang baik atau okey-okey saja tidak disebarkan. Sebagai contoh, dalam dunia penerbangan, setiap jam, setiap minit berpuluh-puluh ribu penerbangan berlaku di seluruh dunia. Tak ada berita apa kan? Tetapi katakanlah ada satu penerbangan ketika mendarat terkeluar sedikit daripada landasan, masuk ke kawasan rumput di luar landasan kan. Semua penumpang selamat apa semua. Tapi satu itulah yang akan masuk dalam berita, satu itulah yang akan disebar-sebarkan, ya. Jadi sama juga dengan kehidupan poligami ni, ada yang okey, ada yang kurang okey. Cuma yang okey tu tak ada siapa lah yang nak beri attention, kan? Tak ada siapa yang nak beri perhatian. Yang diperhatian yang tidak okey, itulah yang disebar-sebarkan, itulah yang diwar-warkan, itu yang dijadikan dalil bahawa poligami ni patut ditolak ataupun ditukar, ya. Okey, jadi apabila dikatakan banyak ni sebenarnya sesuatu yang subjektif, right? Jadi mereka berhujah ataupun beralasan disebabkan banyaknya salah laku di kalangan pengamal poligami, maka ia hendaklah dihalang dari aspek undang-undang. Okay, bukannya tukar pensyariatannya, tapi dari sudut undang-undang, ya. Ini sebagaimana beberapa negara di utara Afrika yang tidak membenarkan poligami dari aspek undang-undang. Saya berkata, tidak membenarkan poligami dari aspek undang-undang tidak akan membantu suasana kerana pelaksanaan undang-undang itu tidak ada. Maka di negara-negara yang melarang poligami itu,
poligami tetap berlaku secara tersembunyi. Ia sebenarnya lebih memburukkan suasana di mana pernikahan dengan isteri kedua, ketiga, keempat tidak didaftarkan, tiada sijil pernikahan sehingga hak-hak isteri kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dijaga dengan baik. Justru dalam rangka menjaga kemaslahatan isteri yang pertama, undang-undang tersebut mengabaikan kemaslahatan isteri kedua, ketiga dan keempat. Seolah-olah isteri kedua, ketiga dan keempat itu adalah hamba tawanan perang yang tidak perlu dijaga kemaslahatan mereka sebagaimana isteri pertama. Malah, undang-undang ini secara tidak langsung membuka ruang untuk suami tidak berlaku adil kepada isteri kedua, ketiga dan keempat tu. Jadi kalau kita renung secara mendalam undang-undang yang melarang poligami atau cuba mengawal poligami, nak tak nak poligami tetap berlaku. Dan undang-undang itu sebenarnya secara tidak langsung membuka ruang kepada suami untuk tidak berlaku adil kepada isteri kedua, ketiga dan keempat, ya. Jadi walaupun saya berbicara tentang undang-undang poligami di beberapa negara utara Afrika, pandai-pandailah kiaskan kepada negara selain undang-undang poligami, di sana ada lagi beberapa isu berkaitan pengamalan poligami yang boleh diperbaiki. Jadi dari aspek pengamalan poligami, maka ia ada ruang untuk diperbaiki. There is room for improvement. Akan tetapi, janganlah menjadikan ia alasan untuk mengubah pensyariatan poligami atau menyokong mereka yang mengubah pensyariatan poligami. Izinkan saya berikan satu contoh ataupun analogi, ya. Dalam perkahwinan monogami, poligami ni tuan-tuan dan puan-puan sebenarnya sikit saja. Punyalah kecoh, sebenarnya sikit saja. Kalau ikut peratusan, saya tak adalah statistik yang tepat, tapi saya tahu sedikit berbanding monogami yang banyak, kan. Dan dalam perkahwinan monogami ada juga banyak masalah. Bahkan ia adalah sesuatu yang agak meluas, sehingga saya yakin di kalangan para penonton yang dirahmati Allah sekalian tentu ada sahabat handai ke, rakan kerja ke, saudara mara ke yang menghadapi perkahwinan monogami yang bermasalah. Bahkan mungkin di kalangan ahli keluarga sendiri, ya. Namun, apabila berhadapan dengan masalah ini dalam perkahwinan monogami, apakah anda akan mengubah pensyariatan perkahwinan dalam Islam? Atau apakah anda akan menyokong mereka yang cuba mengubah pensyariatan perkahwinan? We are talking about monogami, ya. Atau anda menyokong usaha-usaha untuk memperbaiki kehidupan suami isteri, kan? Kalau anda dengar ada kawan ke, saudara mara ke apa, anda cuba memberi nasihat yang membina ke, cuba recommend buku yang dapat membantu relationship ke, atau recommend counselling ke. Jadi sikap kita terhadap monogami, kita akan cuba untuk membantu, kan. Tapi bila poligami dengar ada masalah, itulah memang pun padan muka bla bla bla, kan. Jadi sikap kita ni berbeza pula. Maka, ya, demikian juga apabila ada keluarga poligami yang kurang berjaya, maka kita menyokong usaha-usaha untuk memperbaikinya. Bukan pula menyokong usaha untuk mengubah pensyariatan poligami tersebut. Saya sendiri alhamdulillah telah menulis buku 202 pelajaran tentang poligami dan juga siri video yang menghurai buku tersebut. Moga-moga dengan izin Allah ia dapat membantu pelaksanaan poligami ke arah yang lebih baik. Kita bukan mahukan keluarga poligami yang sempurna kerana kesempurnaan itu hanyalah milik Allah, tetapi kita mahukan keluarga poligami yang membahagiakan semua ahlinya. Jadi sebagaimana kita ni bersikap positif terhadap monogami, apabila kita dengar adanya perkahwinan monogami ada masalah, kita cuba membantu dari aspek yang positif, bukan pula untuk menghasut, memang kau patut ni, kan. Dan usaha lah tak boleh, jalan terakhir baru perceraian, kan. Maka demikian juga sikap kita terhadap keluarga poligami. Andai kata kita tahu ada yang kurang berjaya, okay? Itu kita pun bersikap positif, cuba membantu di mana boleh. Bukan pula totally opposite, bukan pula kita bersifat yang sebaliknya. Padan muka kau itulah bla bla bla, kan. Okey. Baik. Jadi inilah
ataupun itulah mesej yang ingin saya sampaikan, kerana sekali lagi saya ulangi, kelihatannya ada yang tidak boleh membezakan antara pensyariatan poligami dan pengamalan poligami. Lalu mereka menyokong pengubahan syariat poligami dengan dalil berlakunya kesalahan di kalangan para pengamal poligami. Itu pun sebenarnya bukan dalil, tapi bagi mereka itulah satu hujah yang kuat untuk menyokong diubahnya pensyariatan poligami, ya. Padahal ia adalah dua perkara yang berbeza. Okey, jadi mereka yang sengaja salah laku dalam pengamalan poligami salah, tetapi mereka yang mengubah ataupun cuba mengubah pensyariatan poligami, hukum-hukum berkaitan dengan poligami pun salah juga. Bahkan mungkin boleh dikatakan ia lebih salah kerana cuba mengubah syariat Islam, cuba mengubah agama Islam, ya. Maka inilah yang saya maksudkan bahawa poligami terbahagi dua, pensyariatannya dan pengamalannya. Jangan keliru atau mencampur aduk di antara dua ini. Baik, sehingga sinilah perkongsian saya tentang poligami. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menambah ilmu kita, memberkatinya dan membantu kita mempraktikkan ilmu tersebut, juga menyebarkannya. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang suka tengok saya main drone, dipersilakan sambung menonton. Ada beberapa minit lagi sebelum bateri pun habis dan drone pun mendarat.